Innahum alfau aba'ahum dallina. Innahum alfau, sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka tidak berada. Nenek mereka berada dalam kesesatan. Fahum ala atharihim yuhra'un, lalu mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk neneknya itu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan demi sesungguhnya telah sesat juga sebelum kaummu wahai Muhammad kebanyakan kaum yang telah lalu. Walaqad arsalna fihim munzirin, padahal kami sesungguhnya telah pun mengutuskan dalam kalangan kaum-kaum itu rasul-rasul pemberi amaran. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul kami setelah diberi amaran. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, maka mereka akan menerima, akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Sebelum ayat ini, manusia telah dibagikan kepada dua bahagian, ahli syurga dan ahli neraka, dan masing-masing telah dibentangkan pemandangan sebenarnya ketika mereka berada sama dari syurga ataupun di neraka. Kemudian ayat yang kita akan baca ini menjelaskan mengapa ke neraka. Mengapa ke neraka? Apa sebabnya? Satu golongan ke syurga dan satu golongan lagi ke neraka, tempat yang begitu seksa. Ayat menyatakan innahum alfau aba'ahum dallina. Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada dalam kesesatan. Lalu mereka menjadi sesat disebabkan datuk nenek mereka berada dalam kesesatan. Mereka tidak mampu keluar daripada lingkaran datuk nenek mereka, tempurung datuk nenek mereka, tak mampu keluar. Lalu mereka ikut sama dengan datuk nenek mereka, sekalipun jalan itu membawa ke neraka. Disebabkan ayat ini mengingatkan bahawa datuk nenek bukan jalan datuk nenek tidak semestinya menjadi ikutan kepada anak cucu. Budaya mereka mungkin budaya yang ditolak oleh Islam, oleh para nabi. Anak cucunya mestilah tinggal, sekalipun ia merupakan satu budaya, sesuatu yang dipuja, yang disayangi. Namun bila bertentangan dengan hukum Allah, dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu tidak menjadi pujaan lagi, sebaliknya perlu dihapuskan. Ayat diturun pada zaman awal, pada zaman jahiliyah. Jahiliyah adalah satu kumpulan yang tidak bertamadun, dan mereka memuja tinggalan datuk nenek mereka. Apa yang ditinggalkan oleh datuk nenek mereka, mereka puja, dan mereka tidak boleh keluar. Dan mereka juga terdiri daripada berbagai-bagai kabilah Arab. Satu syair menyebutkan dan membayangkan sikap mereka dengan tinggalan datuk nenek mereka. Wa ma ana illa min uzayyata in ghawaitu wa in turshid uzayyatu arshadi. Kata dia, saya adalah peminat Uzayyah. Peminat Uzayyah seorang perempuan. Macam kita ingat peminat pada penyanyi-penyanyi tertentu. Nyanyi dia tu duduk seorang-seorang dalam bilik air pun dia boleh ikut, boleh menyanyi juga. Sebab menyanyi itu pujaan, penyanyi itu pujaannya, pujaan. Zaman saya di sekolah rendah, sekolah menengah dahulu, dalam bilik air ni suara Piramli itu kata-kata lah, dengarlah dia orang peminat Piramli. Tapi sekarang ni lain lah. Saya peminat lirik lagu Piramli itu ada rukun Islam, ada zakat, ada maknanya pendidikan wujud padanya. Ya sekarang ni tak faham. Penyanyi sekarang ni dah jauh. Namun begitu, ia dipuja, tetap dipuja lah. Tetap dipuja, dan pakaian mereka menjadi ikutan, lagu-lagu mereka menjadi turutan budak-budak. Ini adalah salah satu daripada ciri jahiliyah.
Mereka tidak boleh terlepas daripada budaya yang ditinggal oleh datuk nenek dan orang pujaan di tempat mereka. Penyair jahiliyah ini menyatakan kepada kita bahawa dia adalah peminat Uzayyah. Katanya, in rawaitu, kalaulah Uzayyah itu sesat, maka saya pun turut menjadi sesat. Kalau Uzayyah betul, maka saya turut menjadi betul. Di manakah sikap orang ini? Ini adalah satu sikap yang salah. Dalam hadis Nabi menyatakan, la yakun ahadukum imma'ah. Jangan seorang kamu menjadi imma'ah. Imma'ah itu, apa benda imma'ah? Ana ma'an nas, itu maknanya imma'ah. Ana ma'a, imma'ah. Ana ma'an nas, saya bersama orang ramai. Kalau orang ramai baik, baiklah saya. Kalau orang ramai buruk, buruklah saya. Ini tidak sikap. La yakun ahadukum, jangan ada orang yang seperti kamu. Seperti jangan seorang kamu menjadi imma'ah. Walakin wattin nafsaka, tapi hendaklah anda tetapkan jiwa anda, diri anda, ala an tuhsin in ahsanu. Anda berbuat baik jika mereka baik. Kebaik. Wa ala an tuhsin in asa'u. Dan anda juga berbuat baik sekalipun mereka berbuat jahat. Itu pesanan Nabi. Jangan jadi imma'ah. Imma'ah tu orang baik kita, orang buruk kita. Tapi hendaklah kita baik ketika semua orang baik. Kita baik juga sekalipun orang menjadi sesat. Innahum alfau aba'ahum dallina fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka menurut jejak datuk nenek mereka berlari-lari. Yuhra'un fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk nenek itu. Mengapa terburu-buru? Sekalipun datuk nenek itu sesat, tinggalkanlah mereka. Ini namanya jalankan neraka. Seolah-olah datuk nenek mereka itu Tuhan. Seolah-olah datuk nenek mereka itu membawa firman Allah. Sedangkan umat ini telah dihantar Nabi kepadanya. Tadi utus Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umatnya dan meninggalkan datuk nenek mereka, kesan datuk nenek mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan akidah yang betul. Allah menyatakan lagi, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan sesungguhnya telah sesat juga sebelum kaum wahai Muhammad kebanyakan kaum-kaum yang lalu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecewa sebenarnya dengan sikap umatnya yang mendewa-dewakan datuk nenek mereka yang telah meninggal dunia. Datuk nenek mereka meninggal kepada mereka berhala-berhala yang diperbuat daripada batu dan berbagai-bagai lagi. Mereka terima berhala-berhala itu sebagai sesuatu yang dipuja sebagaimana yang dipuja oleh datuk nenek mereka dahulu. Nabi sangat berduka cita. Allah menghiburkan kedukecitaan Nabi SAW dengan menyatakan, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, sebelum kamu ada kaum yang sesat samalah dengan orang dahulu. Ini bukan satu perkara baru dalam umat Muhammad. Malah umat Nabi-Nabi sebelum pun begitu juga. Mereka terikat dengan budaya datuk nenek mereka, pujaan datuk nenek mereka dan berhala-berhala yang ditinggal oleh mereka. Jadi ini adalah satu perkara yang biasa dan tidak menjadi sebab untuk kamu berduka cita. Kamu hanyalah penyampai, tapi kamu tidak mampu untuk memberi hidayat kepada mereka. Walaqad arsalna fihim munzirin, dan sesungguhnya kami telah pun mengutus di kalangan kaum-kaum itu rasul-rasul pemberi amaran. Kami bantu mereka untuk menyelamatkan dari pengaruh datuk nenek mereka dengan menghantar para rasul. Tapi para rasul ini juga tidak mampu untuk memberi hidayat kepada mereka kerana mereka memilih sesuatu yang lain daripada apa yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Munzirin maknanya nabi-nabi yang menyuruh, nabi-nabi munzirin yang menyampaikan kepada mereka amaran. Amaran seperti yang kita sebutnya dahulu, nabi-nabi namanya munzir. Al-Quran sendiri juga namanya munzir. Munzir maknanya pemberi amaran. Malah
semua perkara yang berubah dalam dunia ini munzil. Tidak ada sesuatu pun yang kekal dalam dunia. Hatta manusia itu sendiri, mulanya peringkat kanak-kanak, kemudian berubah menjadi peringkat dewasa, kemudian berubah pula menjadi peringkat tua. Ini adalah perubahan-perubahan yang merupakan amaran. Malah lebih dekat lagi amaran itu kepada diri kita dalam bentuk perubahan yang berlaku pada tubuh badan kita. Uban namanya amaran, kulit kita kendur namanya amaran, penyakit-penyakit yang banyak menimpa kita ini juga amaran. Usia yang sudah lebih daripada separuh abad ini namanya juga amaran. Jadi semua amaran ini jika diambil kira, maka manusia sudah cukup untuk menyatakan bahawa apa yang ditinggal oleh datuk nenek mereka dahulu adalah salah. Yang benarnya ialah Al-Quranul Karim yang mengajar manusia supaya mengikuti jalan yang boleh membawa mereka ke syurga. Fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Perhatikanlah bagaimana akibat orang yang telah mendustakan rasul-rasul yang memberi amaran kepada mereka. Banyak akibatnya ada di antara mereka ditelan bumi, ada di antara mereka pula yang dihapuskan dengan banjir besar, dengan halilintar dan dengan berbagai-bagai malapetaka disebabkan mereka mendustakan rasul yang memberi amaran kepada mereka. Oleh demikian, apakah sikap kita terhadap masa depan, terhadap jalan-jalan yang ada di hadapan kita, syurga dan neraka? Manusia diajar supaya mengikuti jalan yang ditinggal oleh Nabi SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Namun begitu, di hadapan manusia mempunyai berbagai-bagai ujian. Kita bawalah seorang namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini guru yang dihormati pada zamannya dan syekh tarekat sufi, tarekat Hasan Basri. Ini tarekat sunni, tarekat sunnah. Seorang wali ini gubernur dalam pemerintahan Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia mempunyai wali ini tadi mendapat perintah daripada Muawiyah, dan perintah ini cukup menekannya, menjadikannya tersepit. Adalah perintah ini barangkalinya perintah yang bertentangan dengan hukum Allah. Jika dia patuh pada Muawiyah, maka dia akan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jika juga dia patuh kepada Allah, jika dia patuh pada Muawiyah, dia derhaka kepada Allah, patuh kepada Allah, derhaka kepada Muawiyah. Kalaupun tidak Muawiyah pun, salah seorang daripada keturunan Muawiyah menjadi khalifah pada ketika itu. Lalu dia pergi berjumpa dengan Syekh Abul Hasan Al-Basri pada ketika itu. Ini kalau berjumpa maknanya keadaannya berlaku di Iraq hari inilah, di Basrah. Bila berjumpa dengan Hasan Basri, Hasan Basri kata, kamu fikir begini sajalah. Jika kamu patuhkan perintah Allah, Allah lindungi kamu daripada khalifah. Khalifah ni Yazid namanya. Yazid, anak kepada Muawiyah. Muawiyah. Jika kamu patuh pada perintah Allah, Allah selamatkan kamu daripada Yazid. Tetapi jika kamu patuh pada Yazid, Allah tidak selamatkan kamu, dan Yazid tidak boleh menyelamatkan kamu. Maknanya Yazid adalah seorang yang lemah, sekali kamu takut padanya. Tetapi takutkanlah Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja jawab Abul Hasan Al-Basri, kamu fikir-fikirlah, kamu harus takut pada siapa, patuh pada siapa, sama ada Allah ataupun Yazid. Yazid tidak boleh berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa penuh padanya untuk menentukan sesuatu terhadap kamu. Baliklah wali itu. Bila balik wali itu, dia pegang kata-kata Al-Hasan Al-Basri, katanya yang mempunyai kesedaran yang sepenuhnya bahawa dunia ini tidak lama lagi untuknya. Dia sudah sampai ke separuh abad, umurnya sudah lebih separuh abad. Jadi dengan itu, dia mesti menentukan jalannya untuk ke surga, bukan ke neraka. Katanya, fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Perhatikanlah bagaimana tindakan yang Allah ambil terhadap orang-orang yang terdahulu yang mendustakan rasul-rasul kami.
illa ibadallahil mukhlasin. Siapa yang selamat dalam memilih perjalanan sama ada ke syurga atau ke neraka ini, katanya ialah hamba-hamba Allah yang dibersihkan daripada sebarang syirik, maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Jadi kesimpulannya, biarpun laluan manusia ini sulit, tetapi pilihlah jalan yang lurus sehingga seorang itu menjadi sama ada mukhlis ataupun mukhlas. Mukhlis maknanya orang yang suci daripada syirik, mukhlas orang yang ditapis oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya ahli-ahli syurga. Kemudian seterusnya, walaqad nadana nuhum falam